Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi Sabah Isnin 7 November bersama saya Emran Azmi Rosli. Lanskap daerah Kalabakan perlu diubah menjadi pusat ekonomi baharu bagi memastikan kawasan itu tidak ketinggalan dengan arus pembangunan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu yang juga calon Barisan Nasional BN Parlimen Kalabakan, Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, sebagai sebuah parlimen yang terletak di kawasan sempadan, infrastruktur asas kawasan itu perlu dibangunkan. Jelasnya, Kalabakan perlu dibangunkan sepenuhnya sebagai persediaan menghadapi perpindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan. Apabila kita mempunyai jalan raya yang baik, sudah pastinya sistem perhubungan, jaringan jalan raya itu akan lebih baiklah dan perhubungan itu antara negara jiran dan juga negara kita akan menjadi lebih dekat dan itu sekaligus mengurangkan kos barangan ya sama ada import ataupun ekspor, dan ini secara tidak langsung ya akan memakmurkan ya kawasan sempadan terutamanya di Parlimen Kalabakan ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sesi pengenalan PRU 15 BN Kalabakan di BN Kalabakan Command Center, Tawau. Dalam pada itu, calon Barisan Nasional Parlimen Pensiangan Dato' Arthur Joseph Kuruk berkata pensiangan perlu diperhebat dengan memastikan kawasan itu menikmati pelbagai pembangunan prasarana. Katanya kawasan parlimen tersebut yang juga berhampiran sempadan Indonesia akan memberi impak positif dari segi peluang ekonomi masyarakat setempat, terutamanya bagi golongan muda. Beliau berkata demikian semasa berucap melancarkan Manifesto PRU ke-15 GRSBN di Dewan Kampung Melampoi, Nabawan. Pusat Pendidikan Percuma Anjung Pendidikan Asnaf Anpa Tawau wajar disokong semua pihak kerana peranannya telah banyak membantu anak-anak golongan asnaf di kawasan itu. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata Anpa Tawau di bawah naungan Pusat Zakat Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menawarkan perkhidmatan pendidikan percuma khususnya kepada keluarga asnaf bagi daerah Tawau, Kunak Semporna dan Kalabakan. Antara khidmat yang ditawarkan termasuk kelas tuition Sijil Pelajaran Malaysia SPM, kelas tahfiz aulad, kelas fardu ain, kelas bimbingan mualaf dan kelas kanak-kanak istimewa. Saya berharap agar ANPA ini dapat memperluaskan lagi peranan mereka di dalam memberi ilmu pendidikan kepada mereka-mereka yang dikategorikan sebagai golongan asnaf. Dan saya juga berharap agar ada pihak-pihak swasta atau pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dari segi rezeki supaya dapat bersama-sama membantu usaha ANPA ini. Beliau yang juga Adun Apas berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Kem Sahsia Diri 2022 Anpa Tawau di Kompleks Sukan Tawau. Mengenai kem ini, Datuk Nizam berharap ia akan diteruskan pada masa akan datang kerana ia medium terbaik dalam membantu pelajar yang bakal menduduki peperiksaan. Seramai 105 peserta menyertai kem ini. Pembinaan Surau As-Sakinah Taman Airport Batu Tujuh Sandakan bakal memanfaatkan lebih 1,000 umat Islam di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, inisiatif untuk mencari lokasi lebih luas bagi pembinaan Surau As-Sakinah Taman Airport Batu Tujuh Sandakan perlu disegerakan bagi membolehkan naik taraf surau itu dilaksanakan seiring dengan pertambahan penduduk. Adun dilantik yang juga calon Barisan Nasional Parlimen Libaran Datuk Suhaimi Nasir dalam masa sama berharap surau tersebut dimanfaatkan sepenuhnya. Saya menyuruh juga kepada penduduk setempat, terutamanya sekali taman perumahan ini, apabila terbinanya surau ini sentiasa terus diimarahkan demi orang bilang syiar Islam di Taman Airport ini dapat kita kembangkan. Beliau ditemui media selepas majlis pecah tanah pembinaan Surau As-Sakinah di Taman Airport Batu Tujuh Sandakan. Sementara itu, penduduk perumahan bersyukur dengan pembinaan surau berkenaan. Yang telah dinanti-nantikan sejak sekian lama, pihak Taman Perumahan memohon agar terbinanya surau di taman ini ekoran daripada kelulusan yang telah pun diberikan oleh pihak pemaju perumahan
untuk mendirikan surau berkenaan. Harapan kami sangat-sangat berbangga dan besar hati kerana kami tidak lagi jauh ke mana-mana pergi untuk berjalan kaki maupun memandu kereta, memandangkan kami usia yang lebih meningkat sudah ini. Alhamdulillah, kebaikannya banyaklah. Terutama sekali kalau macam ada kelas mengaji, itu lagi baguslah untuk anak-anak dengan kami sekali lah. Kita lebih dekat untuk ke surau, tidaklah pergi jauh dan banyak hal-hal yang boleh kita lakukan dengan adanya surau seperti pengajian, bacaan Quran, Yasin, semuanya lebih dekat. Program perkhemahan yang dilaksana Kementerian Pendidikan Malaysia melalui sekolah-sekolah merupakan medan terbaik memperkukuh ikatan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negeri ini. Calon Gabungan Rakyat Sabah GRS Parlimen Batu Sapi Khairul Firdaus Akhbarhan berkata ini kerana program tersebut berupaya memupuk persefahaman serta kesepaduan antara pelajar. Dengan adanya pelbagai teknologi pada zaman sekarang, asas perpaduan itu semakin lama semakin kurang difahami. Itu sebabnya dengan program sebegini mampu membawa kembali kepada asas perpaduan, nilai-nilai kemasyarakatan dan yang paling penting perpaduan di kalangan kita semua. Beliau ditemui media selepas merasmikan Majlis Penutupan Program Perkemahan di SMK Elopura 2 Sandakan. Beralih ke perkembangan semasa COVID-19, angka jangkitan semalam tidak banyak berubah dengan pertambahan hanya 2 kes berbanding jumlah sebelumnya menjadikan jumlah kes baharu 274 kes. Berdasarkan kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, peningkatan kadar positiviti amat tinggi iaitu 20.42% berbanding 14.57 hari sebelumnya. Sebanyak 8 daerah merekodkan jangkitan 2 angka manakala 12 daerah tidak merekodkan sebarang kes baharu. Sejumlah 268 kes dalam kategori 1 dan 2, 3 kes dalam kategori 3, 2 kes dalam kategori 4 serta 1 kes dalam kategori 5. Bilangan pesakit sembuh pula ialah 161 dan 271 pesakit sedang menerima rawatan di hospital. Tiada kematian direkodkan. Majlis Malam Sanjungan Kasih sempena hari jadi rasmi ke-69 yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin bertemakan Bollywood disambut meriah dan istimewanya Tun Johar turut mempersembahkan nyanyian khas. Sambutan diserikan lagi dengan kehadiran Toh Puan Nurlida Tan Sri RM Jasni. Acara dimulai dengan sambutan keberangkatan tiba Tun Dr. Johar dan Toh Puan Nurlida dengan persembahan kebudayaan diikuti tayangan montaj sebelum disusuli dengan upacara memotong kek. Pelbagai persembahan seni lain turut dipersembahkan termasuk persembahan warga Istana Seri Kinabalu. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joaquim Gunsalam, Speaker Dun Sabah Datuk Kazim M. Yahya dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Surveyor Safar Untung. Hari terbuka pameran dan program CSR Jelajah Kempen Derma Darah kumpulan SEDCO menjadi medium membantu usahawan tempatan mempromosi produk masing-masing. Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Perindustrian Datuk Thomas Logijin berkata, program ini juga merupakan peluang bagi kumpulan SEDCO memainkan peranan membantu memacu ekonomi Sabah serta melahirkan lebih ramai usahawan Bumiputera berjaya. Jelasnya, program yang diadakan sempena sambutan Jubli Emas ulang tahun SEDCO yang ke-50 berkenaan diadakan selama 2 hari berakhir semalam. Ia melibatkan 20 usahawan dan 10 syarikat daripada kumpulan SEDCO. Beliau berkata demikian dalam ucapan sempena majlis berkenaan di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan oleh Pengurus Besar Kumpulan SEDCO, Haizar RH Azaz Nabijan. Terima kasih kepada SEDCO kerana menjemput kami datang ke program ini. Okey, setakat ni kami punya jualan memberangsangkan sangat-sangat bagus sebab kebanyakan juga orang banyak sekarang ni support lokal. Bagi saya program ini sangat bagus pasal dia membantu usahawan untuk mengetengahkan lagi, untuk mempromosikan lagi servis dan juga produk yang diorang ada. Macam saya sendiri, saya pengilang produk kosmetik jenama sendiri. Jadi ini adalah peluang saya untuk saya bagi tahu semua orang ramai tentang apa servis yang saya tawarkan untuk mereka.
Dalam masa sama, program ini turut memberi peluang kepada orang ramai membantu mengumpul bekalan darah untuk hospital memerlukan. Menderma darah ni bagi Setco, apa yang kami angkat selama ini sangat penting. Setitis darah sejuta harapan untuk membantu menyelamatkan nyawa-nyawa pesakit yang memerlukan. Bukan saja pesakit-pesakit yang kritikal, tapi kita tahu di Sabah juga kes thalassemia sangat tinggi. Sejumlah 507 pain darah berjaya dikumpul dalam program ini. Sebagai usaha mendekatkan warga kolej dengan komuniti sekaligus menyuntik kesedaran menjaga alam sekitar, Kolej Teknologi Yayasan Sabah KTYS melaksana program CSR pembersihan pantai Taman Awam Teluk Likas. Program disertai 75 warga KTYS, terdiri pelajar dan kaki tangan kolej. Kami baru saja menubuhkan Pusat Khidmat Community College. Semata-mata tujuannya adalah untuk mendekatkan kolej dengan komuniti. Sebagai sebuah institusi pendidikan, kolej sangat bergantung kepada sokongan komuniti untuk kekal relevan di tengah-tengah masyarakat. Program ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada mencintai alam sekitar, tentang kebersihan, bagaimana menjaga kebersihan untuk generasi akan datang, dan dalam masa sama juga kita cuba mendekatkan kolej kepada masyarakat. Bagi saya, ia memberikan untuk mewujudkan persekitaran yang ceria dan indah di kawasan alam. Serta kami juga dapat mengeratkan silaturahim antara sesama lain. Program anjuran Pusat Khidmat Komuniti KTYS ini melibatkan aktiviti memungut sampah di sekitar pantai Teluk Likas. Baik saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah. Dapatkan lebih banyak perkembangan terkini di laman Facebook Berita RTM Sabah. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.